Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Alhamdulillah, ada juga orang yang sound tepek si jelutong tu depan mata dia dekat dalam parlimen. Macam ni lah. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang kelancangan ahli parlimen jelutong, iaitu RSN Raya yang sentiasa cuba untuk mengacau, mengganggu-gugat serta untuk merosakkan perjalanan perbahasan terutamanya oleh MP-MP pembangkang. Bila MP pembangkang berbahas ke bujah ke sebagainya, mulalah mencelah peraturan mesyuarat lah, nak mencelah tanya soalan lah dan macam-macam. Dan more often than not, yang dicelahkan tu sebenarnya lari jauh daripada konteks soalan ataupun perbahasan yang tengah diutarakan oleh satu-satu MP pembangkang tersebut. Dan masalahnya yang paling besar ialah bila speaker Dewan pun turut bersekongkol membiarkan saja si jelutong itu untuk mengganggu perjalanan mesyuarat dan sebagainya. Bila sebut banyak kali ke apa-apa ke kan, bila jelutong tu kacau ke apa-apa ke, dibiarkan macam tu je kan. Langsung orang kata apa, tidak ditegur oleh speaker dan sebagainya. Macam yang saya postkan pada siang tadi. Di saat jelutong, orang kata apa, cuba untuk mengacau perbahasan oleh Datuk Taki, dan speaker yang orang kata apa, wanita itu pun macam biar je kan. Sudahnya Datuk Taki tak dapat menghabiskan perbahasan kerana masa dah pun tamat. Dia kenapa? Kerana dia biar saja jelutong itu mengacau sampai drag masa Datuk Taki untuk nak jawab benda itu saja kan. Dan satu perangai jelutong ialah bila dia mencelah, dia nak mencelah. Kalau orang tu tak bagi pun dia tetap mencelah nak soalan juga walaupun tidak diberikan laluan oleh MP-MP yang tengah berbahas dan sebagainya. Dan benda ini terjadi lagi. Kali ini, yang bermangsanya ialah ahli Parlimen Jerantut yang juga merupakan Ketua Penerangan PAS, Saudara Insinyur Khairil Nizam Khairuddin. Di mana masa tu Insinyur Khairil tengah berbahas berkenaan dengan kerjasama antara pembangkang dan kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyat sebagainya. Tengok-tengok jelutong cuba nak memintas, cuba hendak mencelah dan bertanyakan soalan yang saya kira tak payah tanya pun sebenarnya. Tetapi dia nak mencelah juga. Tetapi Insinyur Khairil, dia balas baik punya. Hujung-hujung, dia bagi memang tak ingat dunia. Halus dia bagi tepat ke batang hidung. Kalau tak sedar diri juga, tak tahulah. Anda tonton video ini. Datuk Yang Dipertua, di dalam kita memastikan perjalanan bajet ini berjalan dengan licin dan juga ampuh, kerajaan dan pembangkang perlu bertindak sebagai satu pasukan. Kita perlu objektif. Tugas kita di Dewan ini adalah untuk memastikan RUU dibahas, dilumat dan diluluskan untuk kepentingan rakyat. Bukan hanya di Dewan, tetapi kita juga turun untuk membantu rakyat di konstitusi masing-masing. Walaupun di sana kami tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan, tetapi Alhamdulillah dengan allowance yang diberikan oleh kerajaan kepada kami, allowance untuk kami beri kepada rakyat, di sana akan ada keberkatan insya-Allah. Memang susah, tapi akan ada keberkatan. Allah Ta'ala akan balas. Kepada yang zalim akan dibalas dengan jahat, dengan kemungkaran, dengan kesusahan. Muhammad, saya ada soalan. Tetapi saya tak bagi laluan. Saya tak bagi laluan, boleh duduk. Kenapa tak sign? Saya tak bagi laluan. MOU tak sign, kenapa? Duduk. Yang berhormat, peraturan 37(2) jelas. Ya, saya tidak ada masa dan saya tidak mahu ada gangguan. Ya. Sudah gulung dan tamatkan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Belajarlah adab. Kalau legislatif pun tak erti undang-undang, peraturan mesyuarat, tak payah masuk dalam Dewan ni. Rangai itu kurang ajar dia dulu lagi. Anda nampak tuan-tuan sekalian? Insinyur Khairil, dia bagi baik punya tuan-tuan sekalian. Ini memang kurang ajar dah lama dah masalahnya kan. Itu dia. Memang direct to the point. Tepat ke batang hidung. Padan dengan muka dia. Dan sekarang ini bila kita tengok kenapa Insinyur Khairil boleh teruskan, kerana dapat speaker yang bagus, iaitu Datuk Ramli. Datuk Ramli memang paling adil. Antara banyak-banyak speaker Dewan Rakyat untuk sisi kali ini, Datuk Ramli yang paling smart. Cakap terus terang, kalau Johari Abdul dengan cerita lah, karut je. Amaran pertama, sampai besok amaran pertama. Tak habis-habis amaran pertama dia kan. Tetapi itulah, bila dapat speaker yang bagus macam Datuk Ramli, jangan haraplah kau nak berpangai kan. Tetapi apa yang ditepekkan oleh Insinyur Khairil itu memang kau-kau tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma malangnya video tak cukup panjang.
kita tak tahu apakah respon Jelutong selepas disound tepek oleh insiden Khairy itu. Tetapi saya yakin, lepas ini kalau insiden Khairy tengok cakap, Jelutong akan fikir banyak kali untuk mencelah dan sebagainya. Dan saya harap sangat MP-MP Pembangkang, tolonglah jangan terlalu berlumut sangat Jelutong ni. Kalau dia mencelah dan kalau speaker tu bagi laluan pada kita sebagainya kan, ataupun speaker menyebahi kita, kau tembak terus dia. Tak payah cerita banyak dah. Sebab dia memang kurang ajar. Sangat-sangat kurang ajar, dan dia inilah yang menyebabkan parlimen kita menjadi bahan lawak di seluruh dunia kalau ikutkan. Sebab apa? Sebab perangai dia yang tak serupa orang. Di mana perangai dia ini menjadikan parlimen kita seolah-olahnya macam zoo, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kali ini, memang apa yang disebutkan insiden Khairy itu menyebabkan mereka tidak lagi boleh kata kerajaan ini kerajaan kami. Mereka boleh buat apa saja, tuan-tuan dan sekalian. At least untuk ketika itu. Betul tak, Seni Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Bodoh. Bahlul. Unta. Bagal. Labu asap. Huh? Kau badan saya besar. Akal tak ada lah. Bodoh. Sampai Abang Jamil mampus.